Tuan-puan, Nabi Adam, ya, ini kena rujuk balik pada surah Al-Baqarah. Nabi Adam, tuan-puan sekalian, cuba tengok masa penciptaan manusia, penciptaan Adam pada ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Ajar satu-satu ni ciptaan-ciptaan Allah kepada Nabi Adam. Ya, saya nak bawa balik kepada ayat yang ke-7 surah Asy-Syu'ara. Tuan-puan sekalian, berilah kesempatan, berilah ruang, berilah pendidikan untuk diri kita dan keturunan kita ni, masyarakat kita ini kenal dengan alam ciptaan Allah. Itulah cara dia. Sebab tu kalau anak kita duduk dalam bilik, kita kurung dalam bilik, memang dia nak gadget. Sebab kita kurung dia, tak keluar-keluar. Ya? Dalam bilik, diam jangan pergi mana, duduk sini, kita suruh duduk je anak cucu kita tu kan. Memang dia nak benda lain, nak sesuatu. Agaknya apa maksud dia sebalik tu? Masya Allah, kena lebih hikmah, kena lebih bijaksana. Apa dia? Beri masa, bawa dia jalan keluar, bawa dia melihat alam. Bukan perlu jauh-jauh sangat, depan rumah pun tak apa. Kenalkan dengan pokok bunga dulu, pasu bunga dulu, ya, kenal dengan buah dulu. Betul tak tuan-puan? Wa'allama Adam al-asma', Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama semua tu. Anak cucu cicit kita tak sempat kenal nama-nama tu, kita kenalkan benda lain dulu. Jadi dia terkongkong, dia dah dibiasakan. Okey, Ustazah, saya rasa saya dah terlajak pula dah memperkenalkan anak cucu dengan gadget ni, nak buat macam mana? Boleh, cuba tuan-puan. Ustaz nak tengok nanti Masjid Ibn Abbas bagi feedback pada Ustazah bila dah buat. Betul lah Ustazah, ya, bila saya bagi pilihan pada anak cucu kita, nak main gadget ke nak keluar tengok alam, tengok keindahan, insya-Allah itu lebih dekat dengan fitrah. Kita akan suka tengok alam kat luar. Masalahnya tengok alam kat luar pun bawa gadget juga Ustazah. Ya, nenek dia yang suruh ambil gambar. Sabar lu tuan-puan, ya. Cuba sekejap, cuba nikmati benda depan mata. Ni masalah kita. Kita ada perhatian lain, perhatian kita tu lain. Pergi tengok alam tapi ingat makhluk. Betul tak? Kenapa saya kata tengok alam ingat makhluk? Kita dah plan dah. Nak pergi tempat cantik, nak ambil gambar, nak post, nak dengar orang puji alam ke puji kita? Takut puji kita. Ya, bukan memberikan puji-pujian itu kepada Allah. Kita tak sempat, terlalu rushing lah kita tuan-puan. Sungguh perhatian, kesibukan kita kepada dunia bukan berlaku pada gerak-geri kita saja, tapi kat dalam ni sibuk. Ni nak tunjuk tu, nak tunjuk ni, nak begitu, nak begitu, sibuk. Sampaikan kita tak dapat nak cool down sekejap. Nikmati. Ini adalah alam yang Allah ciptakan untuk mengenalkan kamu dengan Allah. Tak sempat. Sebab sibuk sangat lalu lintas hati ni. Sungguh tuan-puan. Ini kalau saya ajak berombong ni, nak ke tak nak ni? Buat rombongan, tak jauh Tasik Titi Wangsa. Setiap orang tu carilah pokok mana dia nak renung. Lepas tu pujilah Subhanallah, Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Saya cakap betul-betul tuan-puan, saya pernah dengar ceramah Arab. Tapi ni cerita lama-lama sangat dah, masa anak kecil lagi, ya. Maknanya Syekh tu tanya, dia kata, kamu menanti-nanti benda-benda ajaib lah konon. Kalau pergi Mekah, pergi haji, pergi umrah, nak tengok cahaya melintas depan kamu lah, ya. Nak tengok malaikat lah apa semua. Barulah kamu nak kata Allah tunjukkan tanda kebesaran pada kamu. Padahal dia kata, berapa ramai orang di antara kamu yang ambil buah, ya. Kan kita makan buah hari-hari, ya. Kalau kita dekat Mekah, dekat negara Arab pun banyak buah, ya tuan-puan. Buah rumman, dia kata, buah delima. Berapa orang di antara kamu yang pegang buah delima, tengok dan puji Allah, ya. Kemudian potong buah delima, kamu tengok bagaimana Allah susun hidangan buah delima untuk kamu. Masya Allah, ya, tengok Allah susun. Bukan bagi campak-campak macam tu, tuan-tuan, susun. Ya, kemudian Allah berikan kemanisan pada buah delima yang kamu makan.
Ya, Masya Allah. Lepas tu Allah berikan khasiat, baik pada kulitnya, baik pada bijinya, ya, pada buah delima tu. Tapi berapa ramai di kalangan kamu yang semakin banyak makan buah delima, semakin taat kepada Allah. Ustaz dengar tu tuan puan, nak cari buah delima tak ada masa tu. Ustazah ada pergi Cameron Highland, lepas tu tengok buah strawberry. Ikut cakap Syekh tu, kamu jangan makan dulu, kamu renung dulu. Ya, kamu tengok sampai mana hati kamu boleh sampai dengan sebiji buah strawberry tu. Ustazah buat, ya, ambil buah strawberry yang besar, merah, cantik tu, tengok sampai mana, sampai menangis tu, sampai menangis. Tengok je, ya Allah, ya Tuhan, subhanallah. Tuan-puan, cantiknya Allah bagi buah warna merah yang ada dia punya apa, dia kan ada macam ada kotak-kotak kat situ kan, ya. Kita tengok kat situ, Allah cantiknya dengan daun hijau, ya. Kalau tuan-puan potong, ya Allah, lawannya dalam tu, subhanallah, memang sampai menangis. Ya Allah, ya Tuhan, jahatlah kalau hati aku ni kata kamu ni macam apa, tak bagi takdir yang terbaik pada kita, kita tak puas hati dengan Allah. Jahatnya hati kita. Ya, Allah menyediakan setiap saat, memberikan kepada kita yang sudah, yang akan datang, yang sekarang, seluruhnya Masya Allah yang terbaik. Yang terbaik. Ya, sesayang-sayang orang pada kita, tak ada yang bagi kita yang boleh buat buah kat kita. Macam tu tak ada. Ya, lepas tu tengok buah durian. Ya, masa ini cerita lama-lama, saya tengok buah durian. Lepas dengar Syekh tu cakap, Masya Allah tuan-puan, memang, ya, terlalu maha baiknya, maha pengasihnya Allah. Buah durian tu kan terlalu lembut kan, terlalu lembut. Buah durian tu kalau kita tarik buah dia punya biji tu kan, dia ada macam satu lapisan yang halus sangat. Lapisan tu sangat sedap kalau kita makan yang tu je. Itu manis dia lain. Ya. Halus. Lepas tu Allah buat kedut-kedut sikit kan, dia macam cantiknya, lagi kedut lagi sedap nak makan. Kalau bandingkan tak ada kedut tu, ya. Masya Allah, disusun cantik. Cuma jangan terus makan. Ni buka je makan. Memang tak berebut, memang tak ada lah. Itu makan durian 15 kilo sepanjang hidup pun tak bunyi apalah, mulut tu tak menambah dekat pun dengan Allah, ya. Tengok, Allahu Akbar, memang sungguhlah, subhanallah. Kan Syekh tu kata, semakin banyak kamu makan buah delima, sepatut kamu semakin taat dan tunduk kepada Allah. Nikmat. Tengok buah durian. Subhanallah, baiknya Engkau ya Allah. Ya, hati kita pun ya Allah jaga dengan sebaik-baik hidup. Kita semua Allah jaga, Allah pelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan tengok pada alam. Tengok ayat ni tuan-puan. Bicara tentang orang kafir, bicara tentang orang tak beriman. Tengok macam mana pendekatan yang Allah sebut. Kamu tak tengok ke muka bumi ni? Kamu tak tengok ke aku tumbuhkan pokok-pokok untuk kamu? Kamu tak tengok ke macam mana yang aku tundukkan semuanya kepada kamu? Kalau kamu tengok, insya-Allah boleh jadi jalan hidayah. Itu yang saya kata pada kehidupan kita sekarang ni. Terlampau banyak tengok entah apa-apalah, ya, wallahualam, sejauh mana manfaatnya. Tapi kita melupakan benda yang sangat basic, yang sangat asas. Apa dia? Alam ciptaan Allah. Sebab tu kadang-kadang susah sangat kita nak bahagia, susah sangat kita nak lapang hati. Kenapa? Sebab kita tak memberi peluang kepada hati kita untuk melihat keindahan. Tapi kita mencari-cari bila nak indah hidup kita ni, bila nak datang ke indah. Dah indah dah, pandang dengan mata. Dah indah dah, dengar dengan telinga yang Allah bagi. Dah indah sangat dah, rasa dengan hati yang beriman kepada Allah. Tapi kita tak guna semua tu. Kita menanti-nanti, tak best lah hidup saya, best lah hidup orang tu, best lah hidup orang ni. Tuan-puan, best sangat dah hidup kita. Gunalah sepasang mata yang beriman kepada Allah. Ya, mata hati, mata zahir, mata batin yang benar-benar ia dapat menyampaikan kita kepada Allah. Ini tengok alam. Jadi menjadi agenda kita, bukan balik rumah asyik bagi ceramah nasihat je anak-anak. Dia kena macam-macam skill, macam-macam cara. InsyaAllah kita cuba sama-sama, ya, bentuk keluarga kita. Bawa jalan tu ingat, bukan semata-mata nak menambah koleksi gambar kita. Itu yang berlaku bila jalan.
bestnya nak ambil gambar. Perhatian ambil gambar tu ke mana ujung dia? Apa yang kita buat, muslimin-muslimat, tolonglah mesti sampai kepada Allah. Kalau tak ada sampai kepada Allah, jadilah perkara itu terputus. Tak ada apa. Bermula dengan kita ambil gambar, Bismillahirrahmanirrahim, ambil gambar. Jangan juga dengan yang cakap dia pun sama. Kalau ambil gambar tu kan bentukan senyum je lah. Bismillah tak ingat. Sesuatu yang tidak menyebut nama Allah terputus, berpotensi terputus. Makna hilang barakah. Hanya menyampaikan kita kepada manusia. Follower kita makin ramai. Dah nak manusia? Tapi mana Allah dalam kehidupan kita? Tak ada. Tak sampai. Sebab daripada seawal perhatian kita bukan kat situ. Tapi kalau kita ni, katalah contoh, akak nak pergi mana kak? Itulah akak ni 4-5 orang jemaah ni nak pergi apa? Nak pergi Taman Tasik Perdana. Kita tanya, buat apa kak? Nak jogging ustazah dah gemuk ni dia kata. Kita ni nanya nak buat apa? Itu bukan saja-saja. Nak tanya nak buat apa, nak jogging dah gemuk. Kalau itu semata-mata niat dia, itu je lah, sekitar tu lah, seputar itulah perbincangan kita sepanjang kat Taman Tasik Perdana. Nampak akak kuih sikit tak? Kuih dah 2 kilometer dah dia. Itu je lah cerita dia. Tak ada apa. Ambil lah gambar sebelum selepas. Akak situ je berputar cerita dia. Tapi kalau kenapa kak pergi sana? Nak riyadhah, Allah suka kita riyadhah. Kak rasa pun kurang fit ni untuk ibadah ni. Dia lain. Otak kita, hati kita, perhatian kita kepada Allah, niat kita pada Allah, dia semua akan tukar. Sistem perkataan yang kita sebut, pikiran kita tu semua akan elok, cantik je. Jadi bila kita pergi sampai jarang pergi Taman Tasik Perdana. Ni saya sebut ni dekat-dekat dengan kita ramai yang dah lama tak pergi kan. Masya Allah cantiknya. Cantik. Kita sampaikan, ya Allah ya Tuhan, sedapnya dapat tengok pemandangan yang hijau, pokok-pokok bunga banyak kat situ. Allahu akbar, cantiknya, subhanallah. Baru terasa penat sangat aku ni selama ni ya Allah bekerja kan, sekali dapat hirup udara, nikmat sangat, terasa ya Allah ya Tuhan, masya-Allah. Bagilah aku masuk syurga ya Allah, biar aku boleh berehat. Ni baru datang Taman Tasik Perdana baru, dah terasa macam rehat sikit kan, Bagilah aku berehat dalam syurga ya Allah, syurga Firdaus, yang tidak ada kepenatan lagi, yang tak ada kesusahan lain, muslimin-muslimat. Dan masya Allah boleh menjernihkan hati. Simpan sekejap gadget kita tu. Dah cukup insaf, dah okey-okey semua kan, bolehlah ambil gambar kan, buat kenang-kenangan. Barulah cantik, baru betul kita punya pendekatan. Tapi tak, kita dahulukan benda yang tak sampai pun, niat tu kepada Allah. Semua macam tu. Lepas tu pindah pula pada anak cucu kita, benda yang sama, Jadi kena ambil, kena ada aulawiyat, kena ada keutamaan. Sangat utama mengenalkan anak-anak kecil ni kepada apa? Alam semula jadi ciptaan Allah. Kenalkan. Biar dia menghargai pokok-pokok, tumbuhan, haiwan. Eloklah pergi zoo negara balik. Kenal, seronok, suka. Masya Allah terlalu banyak adab yang nak dididik.